Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya akan memfokuskan bagaimana awak nak menghasilkan esei yang terbaik dalam kertas yang kedua bahagian B dan bahagian C. Iaitu dalam paper yang kedua, paper sejarah awak, iaitu kita panggil sebagai soalan esei. Okey, kata tugas ataupun kata kunci berdasarkan soalan. Ingat, soalan ni ada kata tugas ataupun kata kunci. Awak tengok yang pertama adalah di mana ni kata nyatakan apakah, senaraikan dan berikan. Maksudnya kalau awak nampak perkataan ini di awal soalan awak memerlukan fakta sahaja, iaitu satu fakta, satu markah. Maksudnya bergantung kepada permarkahan yang dia berikan. Bagaimana markah yang diberikan? Kalau 5 markah, 5 fakta saja awak kena letak dia punya isi sahaja, iaitu saya kata tadi bergantung kepada soalan itu. Kalau soalan dia nyatakan apakah, senaraikan dan berikan, awak hanya memerlukan fakta sahaja. Okay, kita tengok contoh soalan. Okay, tengok dia kata nyatakan. Okay, kalau nyatakan kita hanya letak fakta sahaja. Okay, nyatakan kandungan dalam senarai persekutuan. Dia bagi kat dekat situ adalah 5 markah. Okey, kita tengok contoh jawapan. Okey, antara kandungan dalam senarai persekutuan ialah. Okey, tengok dia bagi, dia ambil balik ini. Lepas tu dia sambung ialah. Tengok dia ambil kat sini, antara kandungan dalam senarai persekutuan ialah. Okey, awak buat macam ni. Lepas tu ini adalah fakta yang pertama. Tengok, fakta yang pertama itu berkaitan dengan hal ehwal luar negeri. Yang kedua, awak letak penanda wacana. Yang kuning ni adalah penanda wacana. Penanda wacana. Penanda wacana. Selain itu ialah pertahanan negara. Tengok dia letak fakta yang kedua. Okey, sama juga seterusnya adalah penanda wacana. Okey, penanda wacana. Okey, senarai persekutuan terdiri daripada keselamatan. Itu adalah fakta yang ketiga. Dalam negeri. Okey, selain itu ialah penanda wacana. Kandungan senarai persekutuan ialah kewangan. Ini adalah fakta yang keempat. Okey, berikutnya ataupun seterusnya kita panggil sebagai penanda wacana. Dalam senarai persekutuan ialah pelajaran. Fakta yang keempat. Jadi kita ada fakta ada 4 dan kita ada yang mukadimah ni lah ayat, iaitu kata tugas dia, iaitu antara kandungan dalam senarai persekutuan kita dapat 1 markah. Jadi total kita akan dapat sebanyak 5 markah. Okey, boleh? Okey, seterusnya, sama juga teknik menjawab soalan esei. Okey, kata tugas. Yang tadi dia berkata berdasarkan apakah. Okey, dia berikan. Itu. Sekarang kita tengok kata tugas di hadapan soalan awak itu. Dia tertulis mengapakah, bagaimanakah, jelaskan, sejauh manakah, perihalkan, tegaskan, ceritakan dan huraiankan. Maksudnya dekat soalan itu dia ada perkataan-perkataan ini di hadapan. So awak kena ingatlah kata kunci dia. Bila ada macam ini, jadi ayat awak kena lengkap lah esei. Di mana ayat lengkap awak mesti ada fakta, mesti ada huraian dia, dan letak dengan contoh. Okey, ingat ada fakta,
ada huraian, ada contoh. Kita tengok soalan, contoh soalan. Okey, sebelum tu saya bagi tahu tadi, clue dia ialah bila ada paper kedua, section B dan C, awak wajib buat macam esei. Itu ayat yang lengkap macam karangan lah, karangan pendek. Yang kedua, respon kata tugas. Maksudnya, dekat sini, respon kata tugas, kalau dia kata jelaskan faktor kemunculan gerakan, awak ambil dekat sini balik, soalan dia. Lepas tu awak letak je antara faktor kemunculan. Tengok. Okey. Itu adalah respon kata tugas. Okey. Seterusnya, penggunaan penanda wacana. Tadi saya dah ajar. Iaitu, kita tengok. Dia tulis slide itu. Seterusnya, itu adalah penanda wacana. Yang keempat adalah huraian. Kita dah ada isi tadi kan. Bila kita dah isi, kita kena ada fakta lah. Fakta tu adalah isi. Kita tengok peranan agama. Ini adalah dia punya fakta. Kemudian hasil, okey. Ini adalah fakta. Okey. Kemudian sini bersama juga kewujudan media cetak. Okey, huraian dia. Sekarang huraian dia sama juga disambung dekat sini. Okey, disambung kat sini. Okey, kemudian contoh. Okey, contoh sama juga. Dia ambil dekat sini. Ini adalah contoh. Okey, ini adalah seperti, ini adalah contoh. Ini seperti jawi peranakan. Ini adalah contoh. Okey, ini adalah contoh. So, dalam karangan awak mesti ada fakta ataupun isi, kemudian huraian dan letak sekali dengan contoh. Ya, kemudian awak asingkan perenggan lah. Tadi awak ingat ni. Ini perenggan yang pertama, perenggan yang kedua, perenggan yang ketiga. Maksudnya, perenggan pertama, dia ada isi pertama, huraian pertama, contoh yang pertama. Maksudnya, dia saling berkait lah. Isi pertama mesti ada contoh dan huraian. Kemudian awak separate ataupun bahagikan untuk perenggan yang kedua, iaitu mesti ada fakta, huraian dan contoh. Okey, perenggan yang ketiga sama juga ada fakta, huraian dan contoh. Sebelum awak nak masuk fakta itu, awak mesti letak penanda wacana. Okey. Dan jangan lupa patuhi peruntukan markah. Okey. Macam kat sini, saya boleh katakan kat sini dalam 8 markah lah ataupun 9 markah. Awak boleh dapat dekat sini. Okey, tengok seterusnya. Tadi dia bagi, dia letak fakta, dia letak contoh, dia letak dan huraian. Sekali ini dia letak semua adalah fakta. Macam biasalah, ayat esei kena buat. Okey. Kata penugas dia adalah kat sini. Okey, kemudian penggunaan penanda wacana. Okey, penanda wacana. Kemudian dia bagi fakta sahaja. Huraian dia tak bagi. Tapi fakta kena bagi banyak lah. Dia ada fakta yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5 dan 6. Dia bagi 6 fakta tanpa ada huraian dan contoh. Okey, macam ini pun dia boleh dapat berapa markah? Dia boleh dapat 8 markah hingga 9 markah. Okey. Markah tu dia akan diberikan lah. Contoh kalau soalan ini mungkin 6 markah lah. Okey. Kat sini mungkin 6 markah. Okey. Kemudian tengok dekat sini pula. Kat sini pun sama jugalah. Dia bagi kat sini 6. Dia bagi kat sini adalah 6 markah. Okey. Dia bagi 6 markah. Okay, itu saja awak
kena ikut semua yang saya beri ni lah. Awak kena patuh ini. Boleh? Sekarang awak siapkan soalan esei berdasarkan soalan yang telah saya berikan. Sekian, terima kasih.